Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada video ini, cikgu ingin menerangkan bagaimana menjawab soalan vektor yang melibatkan hal laju dan masa. Soalan seperti ini didapati dalam buku teks bab 8 muka surat 234 menyelesaikan masalah melibatkan vektor. Bagaimana untuk mengetahui soalan ini adalah bentuk yang mempunyai hal laju dan masa? Daripada kata kunci dalam soalan, kita akan dapati wujudnya perkataan hal laju dan masa. Contoh soalan, sebuah kereta mainan berada di titik A, kereta itu kemudian digerakkan dengan hal laju. Ting ting. Cari vektor kedudukan kereta mainan selepas 25 saat. Masa. Manakala contoh di bawah, seorang perenang berenang dengan hal laju. Ting ting. Terdapat arus yang mengalir dengan hal laju. Ting ting. Cari magnitude dan arah hal laju. Ting ting. Panduan perenang itu, tetapi tak ada masa. Jadi ini bukanlah tajuk yang dimaksudkan. Soalan yang melibatkan hal laju masa ini mempunyai formula khas yang perlu dihafal. Jika lihat formula wajib sunat hafal edisi terkini, percuma boleh download dan boleh dipost ke sekolah dekat bahagian wajib hafal, bahagian vektor, formula di bawah ini. Yang mana SATV mempunyai makna iaitu S, sesaran; A, kedudukan awal; T adalah time, masa; V, hal laju, dalam bahasa Inggeris velocity. Disebabkan ramai yang terkejut dengan A sebagai kedudukan awal seperti tajuk janjang, maka ramai yang terkena sebab ramai ingat dia adalah pecotan, tetapi bukan. Untuk memudahkan hafalan, cikgu ajar pelajar untuk ingat suka hati, tukar vektor. Tukar disebut dua kali kerana ada satu tambah dan juga satu lagi masa, time. Kembali kepada penerangan. Iklan. Bahagian yang cikgu terangkan ini tiada dalam buku nota 4 at Maths. Jadi ambil pensel dan kertas dan tambahkan bentuk kebat itu. Sambung. Penerangan yang ada dalam buku teks cikgu terangkan balik agar difahami langkah-langkah yang terlibat. Bismillah. Contoh 21. Satu zarah bergerak dari titik A dengan vektor hal laju 3I tolak J. Selepas T sangat meninggalkan A, zarah itu berada di titik S dengan keadaan OS, OA, TV. Cari laju dan kedudukan zarah itu dari O selepas 4 saat. Bilakah zarah itu berada di sebelah kanan asalan O? Disebabkan kehadiran perkataan hal laju dan juga masa, maka ini memerlukan kita menggunakan formula suka hati tambah vektor, yang mana S sesaran, A kedudukan awal, T masa dan V velocity, hal laju. Soalan minta cari laju, kedudukan zarah selepas 4 saat, bermaksud sesaran, dan bilakah zarah berada di sebelah kanan asalan. Yang ni cikgu terangkan sekejap lagi. Soalan pertama minta laju. Laju adalah satu bentuk magnitude. Magnitude maksudnya ukuran tanpa arah, diperoleh dengan memagnitudkan hal laju itu sendiri, yang mana cikgu ambil daripada maklumat ini. Magnitude 3I tolak J. Punca kuasa 3 kuasa 2 campur negatif 1 kuasa 2 dapat 10. Jawapan kita sama. Alhamdulillah. Soalan seterusnya, cari sesaran. Maka formula ini digunakan. Cikgu gantikan kedudukan awal 5, 10 ditulis dalam bentuk vektor lajur. Masa dikata selepas 4 saat dan kelajuan ambil 3 negatif 1. Ringkaskan, kita dapat 5 10 campur 12 negatif 4 17 6. Sama tak? Sama. Alhamdulillah. Soalan seterusnya, apakah yang dimasukkan dengan bilakah zarah berada di sebelah kanan asalan? Jika kita ada paksi Y, paksi X, maka asalan ialah sifar dan berada di sebelah kanan bermaksud berada di sebelah kanan kepada kosong. Secara tidak langsung, ia berada di atas paksi X. Bermaksud kedudukan X-nya tidak diketahui tetapi Y adalah sifar. Ini juga boleh dikatakan sebagai kedudukan akhir. Maka ini adalah sesaran. Koordinat ini cikgu gantikan sebagai X kosong. Kedudukan awal 5, 10 campur masa tidak diketahui. Malah itu yang ditanya. Bilakah? Kelajuan 3 negatif 1. Cikgu akan selesaikan sebelah bawah kerana sebelah bawah lah yang lengkap. Kosong sama dengan 10 tolak T. T sama dengan 10. Selesai. Jawapan kita sama. Alhamdulillah. Akan tetapi cikgu yakin ramai tidak faham apa yang sedang berlaku. Untuk menerangkan kefahaman, cikgu gantikan T ke dalam soalan untuk dapatkan nilai X. Cikgu akan dapat X sama dengan 5 tambah T darab 3. Yang mana T ialah 10. Ambil dari situ. Dan cikgu dapat X sama dengan 35. Ini bermaksud kedudukan akhir adalah 35 sifar. Masih ramai tidak faham apa yang sedang berlaku. Jom lihat serta cartesan. Kedudukan awal zarah adalah 5 10. 5
10. Yang mana setiap saat dia bergerak dan ini dibaca di bahagian seterusnya. Oleh kerana ada hal laju dan masa, ini bermaksud setiap masa kedudukan zarah berubah. Dan ini diperhatikan dekat bahagian formula ke belakang. T3 negatif 1. Ini bermaksud pada setiap 1 saat, zarah itu bergerak 3 ke kanan dan turun 1. Rupa dia seperti berikut. 3 ke kanan, turun 1. 3 ke kanan, turun 1. Dikatakan pada saat ke-10, ia berada di paksi X. Ya ke? Jom kita teruskan. Sekarang sudah ada Saat pertama, saat kedua, sambung. Saat ketiga, saat keempat, saat kelima, saat keenam, saat ketujuh, saat ke-8, saat ke-9, saat ke-10. Perasan tak kedudukan akhirnya berada dekat 35.0. Alhamdulillah. Jom tengok soalan lain. Soalan muka surat 236. Kapal M meninggalkan pelabuhan O. Bermaksud ini adalah kedudukan awal. Dengan hal laju, ini velocity untuk kapal M. Pada masa sama, kapal N berlayar dari pelabuhan Q. Maksudnya kedudukan awal untuk N berada dekat Q. Hal laju N diberi vektor kedudukan pelabuhan Q, iaitu kedudukan awal tadi. Sekian. Jom kita tuliskan formula sesaran kapal M. A campur TV tambah V. Kedudukan awal ialah sifar 00. Masa tidak diketahui lagi. Kelajuan ialah 68. Perasan kita dapat jawapan T68 yang juga sama jika ditulis dalam bentuk IJ. Bagaimana pula dengan SN, sesaran kapal N, A campur TV. Oh ya Allah, cikgu lupa. Dalam buku teks, muka surat depan, ting-ting, ada pembetulan pada hal laju kapal N, iaitu negatif 4 ya. Oops, cikgu lupa. Kembali kepada soalan. Kedudukan awal kapal N ialah Q. Ini 50, 20. Campur T tidak diketahui dan kelajuan dia negatif 4. Soalan ini adalah vektor kedudukan kapal N pada masa itu, iaitu pada T. Cuma oleh kerana soalan bagi bentuk IJ, cikgu pun tulislah dalam bentuk IJ. 50I campur 20J tolak 4T I campur 4TJ. Faktorkan I. 50 tolak 4T I campur 20 tambah 4TJ. Oh ya, ombak. Jawapan kita sama tak dengan skema? Sama! Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Soalan B. Tunjukkan bahawa kapal M akan memintas kapal N dan cari masa. Kalau memintas, maksudnya sesaran akhir sama. Sesaran M sama dengan sesaran N dan cari masa T. Baik, kalau begitu sesaran M sama dengan sesaran N. Cikgu ambil jawapan daripada sini. T68. Dan sesaran N cikgu ambil daripada sini. 50, 20 campur T negatif 4. Cikgu kira sebelah atas. 6T sama dengan 50 tolak 4T. Kiraan seperti biasa, cikgu akan dapat congak sama dengan 5. Perbandingan yang seterusnya belah bawah. 8T sama dengan 20 campur 4T. 4T sama dengan 20. T5. Jawapan T5 yang konsisten menunjukkan mereka bertemu. Jom kita lihat lebih terperinci dalam bentuk gambar rajah. Kapal M warna biru, kapal N warna merah. M bermula di asalan dan bergerak 6 ke kanan, 8 ke atas. Masa kita adalah ukuran jam. Cikgu teruskan sampai jam ke-5. Kapal N bermula dekat titik 50-20. 50-20. Ni kedudukan awal N. Pergerakan dia adalah negatif 4. Ke kiri sebanyak 4. Naik 4. Alhamdulillah. Tepat pada jam ke-5, mereka bertembung. Dekat koordinat 30, 40. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat.